Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Nurul Zahira Razi. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini. Kredit RM100 e-Madani boleh ditebus mulai hari ini hingga 20 Februari tahun depan. Ia boleh diguna untuk pembelian secara fizikal melalui e-dompet terpilih termasuk MAE, Settle, ShopeePay dan Touch and Go e-wallet. Juga menerusi kod QR di 1.8 juta peruncit atau perniagaan seluruh negara. Penerima harus membelanjakannya sebelum 11.59 malam 29 Februari 2024. Selepas tempoh itu, bukti yang tidak dapat digunakan akan luput secara automatik. E-Madani akan beri manfaat kepada 10 juta individu dewasa meliputi golongan B40 dan M40. Sementara itu, orang ramai perlu berwaspada tawaran perkhidmatan penebusan tunai atau pemindahan peer-to-peer kredit e-Madani oleh pihak tidak bertanggungjawab di platform media sosial. Ini bagi mengelakkan penerima manfaat e-Madani menjadi mangsa penipuan sekaligus hilang kredit e-Madani mereka. Kementerian Kewangan memaklumkan pihaknya tidak akan bertanggungjawab jika terdapat sebarang kehilangan kredit akibat penebusan tunai. Langkah tegas diambil termasuk menyekat akaun yang terlibat dan melucutkan hak kredit penerima e-Madani jika terdapat laporan bagi mana-mana kes melibatkan pemindahan peer-to-peer. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS digesa memantau secara berkala dokumen pertubuhan bukan kerajaan NGO khususnya yang menjalankan kutipan dana awam. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ia bagi memastikan tiada penyelewengan berlaku terhadap sumbangan yang diberikan orang ramai. Boleh panggil ya, dari masa ke semasa dia boleh panggil, dia boleh dapatkan maklumat lebih. Tujuannya apa? Supaya syarikat itu tahu bahawa ROS sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab mengawal selia soal governance, tetapi dia juga ada boleh melakukan semakan dari masa ke semasa, ya, bagi memastikan bahawa masyarakat tahu tentang keadaan yang berlaku. Baik. ROS boleh memanggil mana-mana NGO untuk mendapatkan maklumat terperinci berkaitan laporan kewangan dan perjalanan operasi sesebuah organisasi. Aspek keselamatan dan kesihatan awam akan diutamakan pada program setahun bersama Kerajaan Madani hujung minggu ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menegaskan pihaknya akan sentiasa merujuk arahan dan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan berhubung penularan COVID-19. Waktu ini keadaan masih terkawal. Tapi penting saya nyatakan, sebenarnya bagi program 8, 9 dan 10 hari bulan Disember ini, dia lebih bersifat macam exhibition, ya, untuk rakyat datang mendapatkan perkhidmatan dan mengetahui beberapa kejayaan, ya, dan daripada yang telah diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan. Program setahun bersama Kerajaan Madani berlangsung Jumaat hingga Ahad ini di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Bantuan khas kewangan BKK sebulan setengah gaji atau minimum RM2,000 akan dibayar kepada penjawat awam negeri Pahang. Ia akan dikreditkan tahun depan. Bayaran ini akan dikreditkan pada tahun 2024 yang melibatkan keseluruhan pertukaran sebanyak RM39.6 juta. BKK itu diharap jadi motivasi penjawat awam Pahang untuk terus bekerja dengan baik selain tingkatkan pencapaian pada masa depan. Perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas di PPS berkurangan kepada 4,625 individu berbanding 4,641 tengah hari tadi. Kesemua mereka berlindung di 12 PPS sekitar Pasir Mas. Untuk perkembangan semasa langsung bersama Fikri Zaib di Rantau Panjang. Fikri.
Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi. Untuk makluman, PPS ini antara yang menempatkan paling ramai sebenarnya penduduk terjejas banjir di rantau panjang ini. Di PPS ini menempatkan lebih 900 penduduk daripada 296 keluarga. Kebanyakan mereka dari kampung-kampung berdekatan termasuk Kampung Bangu Kulim, Kusa dan kawasan sekitar. Bersama saya ketika ini ialah penyelaras bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Pasir Mas, Encik Muhammad Ahnaf Hanafi. Jadi Encik Ahnaf, mungkin sedikit secara ringkasnya dari segi keperluan penduduk jejas di PPS dan sebagainya. Okey, terima kasih. Jadi untuk makluman PPS ni telah dibuka bermula daripada 2 hari bulan 12 sehingga kinilah, yang mana menempatkan paling ramai mangsa setakat ini dibagi daerah rantau panjang, iaitu seramai 296 keluarga yang melibatkan 906 mangsa. Dan setakat ini alhamdulillah kita telah membekalkan dari segi keperluan-keperluan asas kepada mangsa-mangsa yang berpindah seperti toto, tika. Kita juga sediakan hygiene kit, refreshment kit, dan dari segi keperluan makanan pula kita sediakan pack food lah, iaitu 4 kali sehari kepada mangsa, iaitu pagi, tengah hari, malam dan juga minum malam lah. Jadi dari segi agihan tu tidak berlaku masalah sebagainya. Setakat ini alhamdulillah dengan bantuan daripada agensi-agensi seperti APM dan pihak rela dapat mengawal lah keadaan di PPS ni walaupun melibatkan ramai mangsa lah. Ada isu-isu yang berbangkit dekat PPS ini sendiri? Setakat ini isu-isu yang besar tu tak adalah, cuma dari segi sebab terlalu ramai yang datang nak mendaftar di PPS. Jadi kita memerlukan anggota yang ramai lah untuk berdaftar dan juga nak mengawal keadaan semasa nak mendaftar lah. Jadi Cik Ahnaf, berdasarkan cuaca, keadaan terkini cuaca, mungkin jangkaan daripada JKM sendiri, pihak JKM sendiri macam mana? Mungkin ada pertambahan ataupun mungkin ada yang PPS akan ditutup? Setakat ini alhamdulillah berdasarkan tengok kepada situasi cuaca agak baik dan hujan pun sudah mula reda, dan kita jangkakan PPS ni mula akan berkurang lah, dan bermula pada hari ini dah ada mangsa-mangsa yang dibenarkan untuk balik lah. Okey Cik Ahnaf, terima kasih kerana sudi bersama berita pada petang ini. Saya fikir itu saja perkongsian langsung dari rantau panjang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Fikri. Seorang lelaki dipercayai lemas selepas bot yang dinaiki terbalik dalam kejadian di Kampung Bakat Rantau Panjang pukul 2 petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Syapawi Setapak berkata, mangsa Muhammad Kamaruddin Muhammad Yahya, 44 tahun, sedang dalam perjalanan pulang bagi memeriksa keadaan banjir di kawasan rumahnya. Bagaimanapun, bot dinaiki terbalik dan mangsa lemas di dalam air banjir sedalam 1 meter. Setibanya di lokasi kejadian, anggota bomba mendapati mayat mangsa telah pun dibawa ke darat oleh isterinya selepas menyedari mangsa lemas. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada hari ini keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur Semenanjung telah pun bertambah baik. Namun demikian, menjelang 6 Disember nanti terdapat penumpuan angin di sekitar negeri-negeri pantai timur Semenanjung yang berpotensi menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap. Oleh itu, Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan negeri Terengganu serta sebahagian daripada negeri Kelantan dan Pahang berkuat kuasa bermula 6 sehingga 8 Disember nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda semua dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan hujan dan juga potensi banjir yang masih lagi boleh berlaku. Baiklah, berdasarkan paparan imej Gema radar terkini, hujan di 1-2 tempat kini diperhatikan di sekitar negeri Perlis, pedalaman negeri Kedah,
Perak, Selangor, Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang ke awal malam nanti. Bagi Sabah dan Sarawak, hujan di satu dua tempat kini diperhatikan berlaku melibatkan hampir di kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan keadaan cuaca yang agak lembap di negeri Sabah dan Sarawak ini dijangkakan mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Saudara, seterusnya kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara. Amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, penghantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu memang memenatkan. Bila seharian bekerja, waktu malam mesti rasa letih. Badan rasa lesu, kadang tak bermaya. Dan macam-macam jamu saya cuba. Sebab tu saya amalkan Ladies Collagen V Asia. Ladies Collagen lengkap dengan manjagani, kacip Fatima, akar serapat, madu dan banyak lagi. Sekarang badan saya rasa segar. Dan lebih bertenaga. Dapatkan Ladies Collagen V Asia di pasaran. Pastikan V Asia baru beli.
Yayasan Bank Rakyat dan UPSI meterai MOU biaya pelajar bidang bahasa Kadazan Dusun. Itu antara fokus dari negeri di Bawah Bayu petang ini. Suaran Syah akan perincikan. Teruskan Suaran. Ya Zahira, satu memorandum persefahaman MOU antara Yayasan Bank Rakyat YBR dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bakal dimeterai bagi membiayai guru bahasa Kadazan Dusun BKD yang mengambil pengajian tahap meja dalam BKD. Ia bertujuan mengelak kekurangan tenaga pengajar dalam subjek BKD di semua peringkat pendidikan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedik, MOU tersebut dijangka dimeterai selepas perjumpaan dan perbincangan akhir antara YBR dan UPSI Januari tahun depan. Beliau optimis menerusi MOU berkenaan ia pasti membawa impak signifikan dan positif dalam perkembangan semasa BKD. Ketika ini, pengajian BKD peringkat meja hanya ditawarkan di UPSI. Tujuan saya mencadangkan MOU itu diadakan adalah sebagai galakan kepada mahasiswa-mahasiswi di UPSI ataupun yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti untuk mengambil meja dalam bahasa Kadazan Dusun. Dan seterusnya dibekalkan kepada sekolah-sekolah menengah sebagai tenaga pengajar. Datuk Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Guru Bahasa Kadazan Dusun dan pengiktirafan pejuang bahasa Kadazan dan Dusun di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi YBR Datuk Philip Lasimbang memaklumkan Majlis Anugerah Guru Bahasa Kadazan Dusun dan pengiktirafan pejuang bahasa Kadazan Dusun akan diteruskan tahun depan. Ia bagi menghargai semua pihak yang memberi sumbangan besar dalam usaha menyebar luas BKD menerusi pelbagai medium selain sebagai pembakar semangat kepada generasi muda untuk terus memelihara BKD. Pejuang-pejuang yang untuk komuniti mungkin tidak banyak, tapi sebenarnya ramai lagi yang we call it yang silent contributors lah. Ini diam-diam, secara diam, macam membuat dictionary yang pertama itu, the late John Padasian was involved dalam tu tahun 50-an lagi. So ini yang kita katakan sebagai pejuang-pejuang yang percaya dengan perjuangan. Sebab bahasa ini dia dinamik. Dalam majlis ini, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Bernard Dompok diumum penerima anugerah Tokoh Pejuang Bahasa tahun 2023. Therefore, all these awards given tonight are reflective of the yearning of society to want the language to come up and not to be forgotten in time. So, and people like us, I think I certainly respect all those people who have done these things before. Peruntukan perbekalan berjumlah RM363.91 juta dan pembangunan sebanyak RM189.16 juta dalam Belanjawan Sabah 2024 untuk Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan disambut baik. Pembantu Menteri Dua Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Peto Galim berkata, dengan peruntukan yang diberikan, pengeluaran dapat ditingkatkan khususnya makanan mentah seperti daging ayam serta beras bagi menampung keperluan rakyat negeri ini. Kita akan gunakan bajet ini dengan sebaik mungkin untuk membawa supaya SSL padi yang berada pada tahap 22 sekarang ini kepada tahap lebih tinggi. Kerana apabila supply kita melebihi daripada demand, kita yakin harga beras ini akan menurun. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pelancaran sebuah kedai perabot di Kota Kinabalu. Pada 30 November lalu, Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan Belanjawan Sabah 2024 berjumlah RM5.463 bilion.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI terus komited memperkasa industri kreatif menerusi penganjuran Sabah Screen Fest. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Sabah Screen Fest merupakan satu-satunya pertandingan berteraskan teknologi seni kreatif, iaitu salah satu platform untuk mempamerkan seni dan inovasi yang ditransformasikan kepada medium digital. Beliau berucap merasmikan Malam Anugerah Sabah Screen Fest 2023 bertemakan Digital Madani di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Harun Durabi. Sabah Screen Fest yang dianjurkan sejak 2014 bertujuan melahirkan generasi kreatif dan celik IT di samping memberi pendedahan mengenai kemahiran multimedia dan digital. Tahun ini sebanyak 188 permohonan diterima bagi menyertai pertandingan tersebut dengan 86 melibatkan kategori terbuka dan 102 bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Ia melibatkan pertandingan filem pendek, dokumentari, iklan dan animasi. 9,000 kilogram daging penyu kering serta pelbagai spesies hidupan laut terancam bernilai lebih 4.8 juta ringgit dirampas pasukan polis marin PPM daerah Kudat pada 29 November lalu. Daging kering penyu berkenaan dipercayai untuk pasaran luar negara yang mendapat permintaan tinggi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun berkata rampasan dibuat ketika pasukan bertugas terlibat dalam penugasan Optaring Gelora di kawasan perairan Kudat telah mengesan sebuah kapal dalam keadaan mencurigakan. Menurut beliau, ketika anggota bertugas menghampiri untuk pemeriksaan, kapal terbabi terus membelok dan memecut ke kawasan Cetek sehingga terkandas di kawasan Batu Karang. 4 awak-awak kapal bertindak terjun ke laut dan diselamatkan sebuah bot pam seterusnya melarikan diri ke perairan antarabangsa. Sebagai nelayan, memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan melalui agensi penguatkuasa supaya sama-sama berusaha untuk memastikan spesies terlindung di laut ini kita sama-sama menjaga. Datuk Jauti menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontingen IPK Sabah Kota Kinabalu. 7 keluarga di Kampung Menengah Menumbuk yang kehilangan tempat tinggal dalam kejadian kebakaran pada 24 November lalu akan dibantu mendapatkan rumah. Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri berkata beliau akan membuat permohonan kepada kerajaan untuk membantu keluarga yang terlibat mendapatkan rumah seperti Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT atau Rumah Mesra SMJ. Beliau turut meminta penolong pegawai daerah Menumbuk untuk melanjutkan tempoh masa tinggal sementara semua mangsa kebakaran di pusat berkenaan yang akan berakhir Khamis ini. Jadi sebagai wakil rakyat di DUN N33 Penyu ini kita berusaha untuk membantu sedaya upaya supaya diorang mendapat bantuan daripada kerajaan lah. Sama ada daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan daripada Kementerian KKW untuk mendapat rumah tempat tinggal lah, PPRT begitulah, ataupun rumah SMJ. Datuk Limus ditemui media selepas melawat mangsa kebakaran tersebut di Pusat Kemahiran Masyarakat Menumbuk. Usaha anak muda Tawa mewujudkan kelab sukan bermotor kuda besi memberi impak positif kepada masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia secara tidak langsung mampu menarik golongan muda untuk menyertai aktiviti dianjurkan sekaligus mengelakkan mereka daripada terjerumus dengan aktiviti tidak sihat. Kelab dengan 38 keahlian ini didaftarkan di bawah Pesuruhjaya Sukan Malaysia pada Februari lalu, antara lain bertujuan melaksanakan aktiviti sukan permotoran dan kemasyarakatan. Saya berharap dengan terdaftarnya kelab sukan ini maka akan menjadi satu kelab yang boleh bergerak dalam berkumpulan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti bukan sahaja dengan beriadah bermotor tetapi mereka juga boleh mengadakan aktiviti berbentuk amal kemasyarakatan. Beliau ditemui selepas merasmikan penubuhan Kelab Sukan Bermotor Kuda Besi di Tawau.
Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, penghantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Kembali semula dalam berita wilayah. Kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuannya mengenai kemajuan projek lebuhraya Pen Borneo Sarawak dan impaknya pada jaringan accessibility. Langsung bersama Vanessa Mering. Silakan V. Baik, terima kasih Zahira. Kontraktor Sarawak mendapat pujian daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penyiapan projek lebuhraya Pen Borneo Sarawak. Memaklumkan perkara itu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata komitmen semua kontraktor membolehkan projek itu dapat disiapkan secepatnya. Atas semangat tersebut, beliau yakin banyak lagi projek yang memberi impak kepada rakyat dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Lebuhraya Pen Borneo Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam tadi. Majlis turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Katanya dengan siap projek mega itu, banyak lagi projek infrastruktur jalan raya telah dirangka khususnya untuk menghubungkan luar bandar dan seluruh kawasan di Sarawak. Ini termasuk pembangunan jalan pesisir sepanjang 893 km. Melihat pada trend pembangunan ketika ini, beliau yakin ekonomi Sarawak akan terus berkembang terutamanya untuk mencapai matlamat negeri maju menjelang 2030. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof semasa berucap pada majlis tersebut mengakui banyak cabaran dan kesukaran yang dihadapi semasa menyiapkan projek lebuhraya Pen Borneo. Walau bagaimanapun, komitmen pemaju selain didorong harapan tinggi rakyat Sarawak merupakan faktor kejayaan pelaksanaannya. Katanya projek cetusan mantan Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Pehin Sri Adnan Satem dan Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Tun Razak telah membawa pelbagai perubahan kepada negeri ini. Malah pertukaran kerajaan dan perubahan pada modul pelaksanaannya tidak membantutkan komitmen pemaju dalam mencari kaedah bagi memastikan projek itu dapat disiapkan. Oleh itu, beliau berharap rakyat akan mengenang jasa pemimpin yang telah berusaha meningkatkan keupayaan accessibility di Sarawak. Dalam pada itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi mendedahkan projek lebuhraya Pen Borneo Sarawak ketika ini telah mencapai 98% siap. Beliau memberi keyakinan semua jajaran dijangka dibuka sepenuhnya kepada orang awam penghujung bulan ini. Katanya 19 daripada 25 seksyen lebuhraya itu telah siap sepenuhnya dan dibuka kepada orang awam. Manakala seksyen Bukit Bangunan yang terletak di bawah pakej kontrak kerja 04 dijangka siap pada penghujung Disember ini. Manakala 5 seksyen lagi iaitu seksyen Sarike, Tatau, Bintulu, Beluru dan 34.5 km seksyen Lamber akan siap sepenuhnya menjelang suku pertama tahun depan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan 300 buah sekolah di seluruh negara bagi pelaksanaan program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak pada tahun depan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, untuk tujuan itu, sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak berdekatan adalah digalak untuk digabungkan dalam satu program. So that we don't have to go to every school dan banyak yang lain kita buat lagi. Anti gangguan seksual masih belum lagi habis kita buat. We only buat cater for the state, tapi yang lain lagi banyak lagi yang memerlukan updating of information ini.
Pada tahun ini, program berkenaan dilaksanakan di 11 buah sekolah dengan 3 daripadanya adalah di Sarawak. Ia antara usaha berterusan kementerian dalam menggerakkan semua anggota masyarakat agar bersama melindungi dan membina persekitaran selamat untuk kanak-kanak. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang dekat Kuching hari ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Nancy berkata, masyarakat harus tahu tindakan yang perlu dilakukan sekiranya mengetahui terdapat kanak-kanak yang mengalami penderaan atau pengabaian. Tindakan boleh diambil dengan melaporkan segera kepada polis atau talian kasih di 15999. Jelasnya terdapat 4 hak utama kanak-kanak di Malaysia, iaitu hak untuk hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Sementara itu, Datuk Seri Nancy semasa berucap pada sambutan Hari Orang Kurang Upaya Kebangsaan 2023 di Kuching meminta masyarakat tampil membantu komuniti orang kurang upaya OKU untuk berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini bagi memastikan golongan tersebut dapat menikmati hampir 30 kemudahan dan keistimewaan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta. Jelas Datuk Seri Nancy, setakat 31 Oktober tahun ini, hanya 681,074 OKU berdaftar di bawah 7 kategori ketidakupayaan. Katanya, jumlah tersebut diperoleh dari janaan sistem pengurusan maklumat OKU dan percaya masih ramai lagi yang belum berdaftar. Beliau juga mengalu-alukan syarikat swasta tampil meningkatkan kemudahan dan keistimewaan untuk komuniti OKU. Sementara itu, penerima anugerah khas OKU, Dr. Muhammad Syarizal Abdul Aziz, 40 tahun, mahu memartabatkan OKU setaraf individu normal dengan diberikan peluang mendapatkan pekerjaan dan berjaya dalam pelbagai bidang yang diceburi. Beliau juga meminta masyarakat mengubah stigma terhadap golongan seperti mereka. Sebab hanya di Malaysia OKU ini diangkat dan dapat macam-macam bagi terdapat macam-macam kemudahan. Okay. InsyaAllah bila dah daftar nanti ia merupakan satu kelebihan kepada kita lah, okay, untuk teruskan hidup. Sambutan pada malam itu turut menyaksikan penyampaian 7 anugerah, antaranya ialah Anugerah Ibu Bapa Mitali OKU, Anugerah Khas Pusat Jagaan OKU Swasta, Anugerah Pertubuhan Sukarela, Anugerah Pekerja OKU Madani dan Anugerah Majikan Prihatin Swasta. Masyarakat diminta mengubah stigma negatif terhadap remaja perempuan yang hamil tiada pasangan bagi menangani kes buang bayi. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata sikap sedemikian boleh menyebabkan remaja yang terlibat mengambil jalan mudah sehingga menyebabkan pengabaian bayi. Keprihatinan dan sikap bertanggungjawab masyarakat mahupun ibu bapa juga penting agar remaja tersebut tidak menyembunyikan kehamilan. Langkah itu bukan untuk menggalakkan remaja hamil tiada pasangan, namun untuk mengelak ibu bayi tersebut berdepan tindakan undang-undang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching. Katanya kementerian mengambil serius 4 kes buang bayi yang berlaku di Kuching baru-baru ini. Walaupun jumlah kes tahun ini menurun berbanding 6 kes pada tahun sebelumnya, kementerian terus memperhebat program kesedaran dan advokasi pendidikan seksual. 66 siri program telah diadakan seluruh negeri sejak 2016 melibatkan 12,695 peserta. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan untuk membina kuartus dan pejabat baharu bagi penjawat awam negeri Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, pembinaan kuartus itu akan bermula tahun depan bagi menampung keperluan kediaman penjawat awam yang ditempatkan di kawasan pedalaman di negeri ini. Katanya inisiatif itu sebagai penyelesaian masalah tempat tinggal yang sering berlaku di kawasan pedalaman. Penyediaan kediaman yang selesa mampu mendorong penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Karnival SCS RNDO edisi keempat bertempat di Seri Aman. Mengenai karnival tersebut, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar berkata ia merupakan landasan mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang
sukan. Karnival itu juga peluang untuk memupuk rasa kebersamaan dalam kalangan penjawat awam negeri selari prinsip segulai sejalai. Bekas Menteri Pertahanan Tan Sri Abang Abu Bakar Abang Mustafa meninggal dunia pukul 9.55 pagi tadi di Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur. Bekas ahli politik dari Sarawak itu meninggal dunia pada usia 82 tahun. Allahyarham meninggalkan seorang balu Puan Sri Tunku Maziah Tunku Mustafa serta seorang anak perempuan dan 2 anak lelaki kembar. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Pertahanan dari tahun 1987 hingga 1990 dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dari 1990 hingga 1999 sebelum dilantik sebagai Menteri Pertahanan dari 1999 hingga tahun 2003. Tan Sri Abang Abu Bakar merupakan ahli Parlimen Paloh dari tahun 1982 hingga 1990 dan ahli Parlimen Kuala Rajang dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Allahyarham juga merupakan Adun Kuching Barat dan Satok dari tahun 1973 hingga tahun 1981. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih, V. Mangsa keganasan rumah tangga boleh hadir ke 12 masjid di wilayah persekutuan yang jadi pusat aduan bagi jenayah berkenaan. Khidmat nasihat dan kaunseling selain sokongan psikologi turut ditawar kepada mereka. Untuk perinciannya terus saja bersama Nur Fahana Muhammad Nur di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Fahana. Ya Zahira, bagi mendapatkan perlindungan, mangsa boleh hadir ke Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Masjid Al-Ghufran di pinggiran Taman Tun Dr. Ismail. Kedua-dua masjid itu dipilih sebagai pusat transit keganasan rumah tangga. Pegawai masjid tersebut bertanggungjawab. Pertamanya ialah untuk menyediakan tempat tinggal. Kedua ialah memastikan pendaftaran klien yang berdepan dengan isu itu. Dan yang ketiga, mereka juga perlu memberikan nombor waris yang boleh dihubungi dan yang keempatnya kita akan berikan keperluan untuk mereka, contohnya mungkin tuala, selimut, ubat gigi, berus gigi, sabun ataupun sebagainya. Dan apabila mereka perlukan nasihat pada ketika itu, pegawai kita yang terlatih akan bersedia untuk memberikan nasihat di peringkat awal sebelum mereka ini diberi ruang untuk tinggal di rumah perlindungan tersebut. Pegawai kita akan menghubungi beberapa pihak untuk kita mengambil tindakan susulan. Inisiatif dilaksana sejak 2021 di bawah Pelan Pengimarahan Masjid-Masjid Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperluas fungsi masjid sebagai pusat komuniti yang sediakan pelbagai kemudahan. Ini meliputi keperluan psikososial dan kerohanian. Islam tidak menyekat aktiviti hiburan, namun ia harus bersederhana dan dipastikan tidak langgar ketetapan syarak. Kalau dia sekadar meminati lagu ataupun persembahan, itu masih dibenarkanlah. Tetapi kalau dia mengambil kesempatan dalam persembahan dan dalam lagu tu tadi, mengambil kesempatan untuk bermaksiat, melakukan dosa dan sebagainya. Garis panduan penganjuran aktiviti hiburan yang ditetapkan pihak berkuasa harus sentiasa dipatuhi. Paling utama, membabitkan aspek pakaian, aksi penghibur dan penonton, pengasingan audiens selain kandungan ucapan dan skrip lagu. Nak datang mana-mana program hiburan sekalipun, kuatkan iman, jangan sampai tersasar dan pastikan kita tidaklah sampai mendatangkan fitnah kepada agama itu sendiri. Anjurkan bengkel etika dan pengurusan kaunter secara berkala. Itu antara usaha yang harus dilaksana Mawib untuk tingkatkan kualiti perkhidmatannya sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Tingkat kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan, agensi digalakkan anjur bengkel etika dan pengurusan kaunter secara berkala. Kita sebagai petugas-petugas dalam agensi agama
perkhidmatan yang kita berikan tu kena 10 kali lebih baik daripada agensi-agensi, sebab kita bawa imej Islam bersama-sama dengan kita. Jadi saya percaya insya-Allah dengan bengkel yang diadakan, mereka ni akan pulang semula ke tempat masing-masing, agensi-agensi masing ini dengan idea-idea yang baru, ilmu yang baru, dengan hasrat untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Politeknik akan jadi medan dan pemain utama untuk latihan kemahiran TVET. Aspirasi itu ditetapkan dalam kerangka transformasi Politeknik 2023-2030 yang dilancar hari ini. Menerusinya, kebolehpasaran graduan akan diperkukuh. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, transformasi itu penting dan harus dijayakan untuk depani cabaran abad ke-21. Ini termasuk gelombang revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan dan internet kebendaan. Semua ini merupakan satu ledakan baharu yang menuntut kepada penyelarasan semua program latihan yang ditawarkan oleh Politeknik. Ia mesti bersifat very current and very relevant. Dan ia mesti menjawab kepada semua keperluan dan permintaan terkini pasaran guna tenaga. Beliau turut tekankan keperluan Politeknik mempelbagai hubungan dan kerjasama terutama dengan pemain industri. Keselamatan negara tetap menjadi keutamaan di sebalik pelaksanaan dasar liberalisasi visa. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pihaknya telah mengambil beberapa langkah persediaan termasuk mewajibkan pelancong mengisi kad ketibaan digital Malaysia MDAC. Langkah kawalan yang kami buat, seumpama pertama mereka masuk dan mereka mesti mengisi digital arrival card. Ya, DAC itu mereka kena isi dan itu membolehkan kita tahu keberadaan mereka. Ya, bermaksud KDN melalui Jabatan Immigration telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan. Di satu sisi lain, KDN juga memikul tanggungjawab dari sudut kawalan keselamatan pintu masuk negara. Itu semua langkah yang telah kami ambil kira. Beliau berkata demikian pada sidang media sambutan setahun KDN Madani dan Perhimpunan Bulanan Kementerian di Putrajaya. 22 individu dilantik sebagai anggota Majlis Agama Islam Selangor MAIS bagi sesi 2024 hingga 2026. Pelantikan disempurnakan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Istiadat pengurniaan watikah berlangsung di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. 4 daripada 22 anggota MAIS itu merupakan muka baharu. Ini termasuk orang besar bergelar Tengku Sri Andika Diraja, Tengku Datuk Iskandar Shah, Tengku Ismail Shah Al-Haj dan ahli akademik INSIF Profesor Dr. Ashraf Mat Hashim. Juga pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM Profesor Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah dan perunding bebas dalam bidang strategi perniagaan Muhammad Izzam Muhammad Yusof. Sementara itu, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof kekal sebagai pengerusi MAIS bagi tempoh berkenaan. Golongan belia perlu bangkit dan bersedia berdepan pelbagai cabaran bagi membantu mencapai matlamat negara. Pembabitan belia yang lebih aktif cukup diperlukan untuk memastikan 6 tonggak Malaysia Madani direalisasikan. Wartawan Nur Azizah Rahman mendapatkan reaksi belia sempena setahun Kerajaan Madani. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan menjadi penanda aras Malaysia Madani. 6 tonggak itu merupakan ikhtiar bersepadu yang holistik dalam memperkasa belia. Pendidikan, keuangan, perundangan, budaya dan kemasyarakatan antara cabang yang boleh ditaluki belia bagi mencapai objektif Malaysia Madani.
bukan melihat kepada peruntukan semata-mata, tetapi fokus kepada pembangunan sasiah dan ekonomi dalam mendepani cabaran taraf hidup. Alhamdulillah, bantuan-bantuan ini diberikan supaya kita nak menggerakkan aktiviti-aktiviti belia atau aktiviti-aktiviti belia untuk memastikan belia di Malaysia ini setanding dengan belia di negara-negara lain. Dan antara perkara yang menarik juga di peringkat belia, kebanyakannya banyak bantuan dan juga program-program yang diadakan oleh kerajaan Madani demi nak meningkatkan tahap ke tahap dari segi beberapa perkara di dalam peringkat belia dinaikkan supaya belia di negara kita ni lebih maju dan lebih proaktif terhadap kerajaan. Konsep Malaysia Madani menyerlah dengan memberi impak positif kepada pelbagai lapisan masyarakat. Kerajaan ini lebih merakyat lah, di mana kalau kita tengok permulaan kerajaan ini selepas pilihan raya, masa tu kita pun dalam musim tengkujuh, sekarang pun musim tengkujuh kan. Jadi waktu tu Perdana Menteri kita pun dia mudah menyantuni semua negeri-negeri yang ada bencana, lepas tu cepat sampaikan bantuan dan kita nampak dia lebih bersikap terbuka lah dengan masyarakat tu. Contoh kalau ada grup-grup kecil tu dia menyantuni juga, dia boleh bagi pendapat, orang boleh bagi pendapat kat dia mengambil kira perkara-perkara tu semualah. Dan dari segi kita tengok banyak inisiatif-inisiatif baru yang dibuat oleh kerajaan, seperti contohnya subsidi yang sasaran subsidi ini kepada orang-orang yang memerlukan. Bila kita melihatkan kesinambungan daripada setahun kerajaan Madani ini, maka saya yakin dan percaya rakyat pada masa akan datang dia akan menyambut dengan baiklah. Benda yang kita bawakan benda yang baik, maka lebih kepada kebaikan dan akhirnya untuk terus melonjakkan negara ini ke satu tempat yang lebih baik. Jadi bila sambutan itu disambut dengan baik oleh rakyat dan masyarakat, maka saya yakin kerajaan ini akan berterusan dengan kekuatan, dengan sokongan daripada semua agensi-agensi kerajaan dan juga WBB yang berada dalam kerajaan Madani hari ini. Setahun Malaysia Madani berjaya dibuktikan dengan berbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan untuk mensejahterakan rakyat. Semoga rakyat akan terus bersama-sama kerajaan dalam mendepani cabaran demi Malaysia yang maju dan sejahtera pada masa hadapan. Setahun Malaysia Madani, Nur Azizah Rahman, RTM. Pemberian bot dan enjin bot dengan kapasiti lebih besar antara inisiatif baharu dirangka Kerajaan Melaka untuk pelihara kebajikan nelayan negeri itu. Turut diteliti peluasan kawasan tangkapan ikan. Terutama di nelayan-nelayan yang terlibat dengan kawasan tambakan laut. Kita tengah meneliti EIA yang telah dipersetujui oleh pengusaha tambak laut ni untuk kita tengok bagaimana mereka ni boleh membantu dari segi CSR, sebab dalam EIA itu mesti ada klausa CSR tu. Jadi kita tengah tengok, dan antara usaha yang kita nak buat adalah untuk kita bantu nelayan ni, berikan mereka ni selain daripada aquaculture. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan insentif sara hidup kepada nelayan Melaka di Merlimau. 3 lokasi strategik di Port Dickson sedang dipertimbang untuk pembinaan masjid terapung. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kos pembinaannya dianggarkan RM25 juta. Daripada jumlah itu, RM15 juta diperuntuk Kerajaan Persekutuan dan bakinya dari kerajaan negeri. Status semasa adalah di peringkat penilaian teknikal kesesuaian tapak lokasi pembinaan projek. Jadi pihak pejabat daerah dan pejabat agama daerah bersama dengan pejabat agama negeri telah menilai 3 tapak yang bersesuaian dan akan kita putuskan bersama untuk memastikan bahawa tapak yang dipilih itu adalah bersesuaian dan akan menjadikan sebagai ikon di Port Dickson. Pembinaan masjid tersebut dapat memperluaskan syiar Islam sekaligus menjadi daya tarikan pelancongan baharu di Negeri Sembilan.
102 kes penyakit berjangkit dikesan dalam kalangan penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kelantan bermula 23 November lalu hingga semalam. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dato' Dr. Zaini Hussein berkata jumlah itu membabitkan 5 penyakit berjangkit. Ini melibatkan jangkitan saluran pernafasan akut, penyakit kulit, acute gastroenteritis, konjungtivitis dan juga demam. Setakat ini kita telah menggerakkan 127 ataupun 130 pegawai kita di dua bahagian. Keseluruhan kita telah menggerakkan perubatan kita telah menggerakkan 745 dan orang pegawai. Dan untuk kesihatan kita kata 341 orang. Yang ni untuk semua daerah lah. Tapi ada setengah-setengah daerah tu masih belum lagi ada PPS. Tapi inilah pegawai-pegawai yang kita akan gerakkan sekiranya ada keperluan. Dato' Dr. Zaini berkata demikian selepas menyerahkan 30 unit kamera badan bagi kegunaan unit inspektorat dan perundangan daerah di Kelantan. Penduduk terjejas banjir yang berlindung di PPS SMK Baruh Pial Pasir Mas terima bantuan daripada Yadim. Bantuan meliputi kit makanan dan lampin bayi. Yadim pusat telah mengeluarkan sejumlah wang untuk menyantuni masa-masa banjir. Tetapi kadar itu sebenarnya tidak terbatas. Kita lihat kepada keperluan. Untuk hari ini dia esok dia untuk permulaan dia bagi dulu 10,000 dulu. Dan insya-Allah tambahan bajet ni akan boleh mohon dari masa ke semasa lah. Selain menghulur bantuan berbentuk barangan, Yadim juga sedia gerakkan 1,000 sukarelawannya dalam operasi semasa dan pasca banjir. November lalu genap setahun kerajaan membentuk Asas Negara Madani dengan antaranya memperkukuh sektor kesihatan. Skim Perubatan Madani inisiatif rintis kerajaan dalam menampung keperluan kesihatan golongan B40. Zakia Mani Ahmad ada upasannya. Skim berkenaan menumpukan penjagaan kesihatan prima akut atau rawatan pesakit luar kes-kes berkenaan. Menerusinya, golongan rentan dapat menikmati rawatan yang lebih selesa dan cepat di klinik-klinik panel terpilih. Pemeriksaan yang menyeluruh ini termasuklah apabila pesakit itu layak berumur 40 tahun dan ke atas, didapati dia mengalami kemungkinan penyakit kronik, kita juga boleh selitkan pemeriksaan peka B40 dengan mengambil darah dan juga air kencing untuk rawatan lanjut. Jadi kita kata banyaklah jenis penyakit yang boleh di-cover dalam program Skim Perubatan Madani ini. Di Perlis, 7 buah klinik perubatan swasta terpilih bagi menyediakan skim perubatan madani iaitu Klinik Perubatan dan Pembedahan Anura, Mediklinik Rakyat Dr. Naim Ahmad, Klinik Dr. Wan Balkis, Mediklinik Putra serta 3 cawangan klinik remedik di Kuala Perlis, Pau dan Kangar. Ia dipecahkan kepada 3 kategori bagi manfaat kelayakan iaitu RM250 bagi isi rumah berkeluarga, RM125 bagi warga emas tanpa pasangan dan sebanyak RM75 untuk bujang. Saya menghargailah usaha kerajaan untuk membantu rakyat yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan yang terbaik di klinik-klinik swasta dan sebagainya. Okey, jadi harapan saya agar sistem program perubatan madani ini dapat diteruskan dan insya-Allah ini akan dapat membantu lagi ramai rakyat. Okey, bagi saya alhamdulillah melalui dengan perubatan madani dapat membantu sedikitlah bagi saya macam tambah-tambah ada anak kecil selalu demam apa semua, alhamdulillah dapat membantu walaupun kalau kata tak banyak tapi sangat-sangat membantu. Dan insya-Allah harap-harapnya berterusanlah dapat membantu rakyat. Pencapaian kerajaan madani dalam tempoh setahun ini bukti rakyat menjadi keutamaan dengan memberi manfaat buat golongan yang kurang berkemampuan. Tinjauan RTM mendapati golongan B40 paling merasai limpahan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan kerana ia merupakan mekanisme pelaksanaan secara langsung kepada golongan sasar.
Pendekatan ini dilihat dapat menutup ruang ketirisan subsidi yang sebelum ini dilaksanakan secara pukal. Laporan Zaki Yamani Ahmad, RTM. Golongan petani dan pesawah turut menjadi tumpuan sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Menerusi skim subsidi harga padi, nilai subsidi jualan padi dinaikkan dari RM350 per tan kepada RM500 per tan. Ini merupakan satu motivasi kepada mereka untuk meningkatkan hasil padi secara tidak langsung. Negara dapat mengurangkan kebergantungan kepada beras import. Setelah hampir 25 tahun tiada kenaikan subsidi, pemberian itu memberi semangat baharu buat pesawah meningkatkan hasil tuaian. Bagi petani kami ni, kalau naik tu memang diperlukan lah kan. Benda tu pasal padi ni lama dah kami dah buat ni. Dia harga tu dia ada duk tahap tu ya. Kalau naik tu alhamdulillah lah, kami memang alu-alukan lah. Eloklah naik kenaikan sebab acun pun duk naik, upah pun duk naik. Seiring eloklah ngam bagi pendapatan padi untuk orang yang golongan buat padi ni. Memang setuju sangatlah kenaikan tu. Tahu berapa lama dah yang tak naik. 5 beradik termasuk seorang rakan mereka berdepan tuduhan melakukan amang seksual fizikal dan rogol berkumpulan terhadap seorang kanak-kanak perempuan pada awal November lalu. Kesemua tertuduh berusia 14 hingga 31 tahun. Dua daripada tertuduh berusia 31 dan 25 tahun mengaku bersalah bagi kes yang didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sementara itu, 3 lagi tertuduh bersama seorang rakan mereka berusia 14 hingga 23 tahun didakwa di bawah Seksyen 375B Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM4,000 setiap seorang. Sebutan semula kes pada 22 Januari depan. 168 kes aniaya dan abai kanak-kanak dilapor di Perak sejak Januari hingga 30 November tahun ini. Jumlah itu berkurang 364 berbanding 532 kes yang dicatat sepanjang 2022. Exco Perak Datuk Sabiah Muhammad memaklumkan kes terbabit terbahagi kepada 4 jenis penderaan. Ini termasuk seksual, fizikal, emosi dan penderaan secara pengabaian seperti dibuang atau tiada ibu bapa. Kes berkenaan sentiasa diberi perhatian kerajaan negeri. Usaha tanganinya terus dilaksana dengan kerjasama pelbagai pihak. Jumlah ketua isi rumah KIR miskin tegar di Perak berkurang daripada 9,402 kepada 4,819 KIR setakat 18 November lalu. Penurunan 51% hasil pelaksanaan lebih 100 program kesejahteraan rakyat dengan fokus membantu golongan sasar keluar dari kelompok miskin tegar. Ini termasuk kursus kemahiran dan bantuan perniagaan. Bagi pelaksanaan proyek kritis untuk proyek ini, ia telah mula menunjukkan hasil di mana terdapat peserta yang telah mula berjaya keluar dari golongan miskin tegar IKASIK dengan berjaya memperolehi pendapatan sebanyak RM3,000 sebulan maksimum, di mana pendapatan awalan minimum sebulan mereka sebelum ini adalah sekitar RM200. Usaha pengumpulan data kelompok miskin tegar di seluruh Perak sedang giat dilaksana. Ia bertujuan melibatkan mereka dalam program inisiatif pendapatan rakyat IPR bawah Kementerian Ekonomi. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.